A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Bro-Fi daripada seluruh Nusantara. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Saudara, setelah sekian lama menantikan kisah perkongsian daripada Mimin Alibaba, pada malam ini Mimin Alibaba kembali lagi dengan kisah yang terbaru. Tajuk kisah pada malam ini adalah Kisah Satu Malam bahagian 2. Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasa sentuhanku. Jam baru menunjukkan pukul 1 pagi. Suasana sekitar wad ketika itu agak lengang dan suram. Usai membuat rondaan, aku meneruskan kerja di kaunter jururawat. Manakala Izzati berada di bilik 112 bersama J melakukan prosedur. Sedang leka menaip report, aku terdengar suara Najla memanggil namaku. Ya, kau nak apa? Jawabku bersahaja. Aku malaslah melayan panggilan tersebut kerana sudah sedia maklum Najla dan staf yang lain memang selalu mengusikku dengan memanggil namaku dengan nada yang kelakar setiap kali bertugas bersama. Hey, Najla, kau mari sini jap. Aku nak jentik mulut kau sikit. Bisinglah. Aku berdiri di tengah laluan koridor sambil bercekak pinggang memanggil Najla. Tiba-tiba, suasana sunyi sepi. Suara Najla pun tidak kedengaran lagi. Hei, macam-macamlah budak ni. Aku mengomel sendirian. Sebentar kemudian, aku dengar kau bercakap seorang diri. Kenapa? Ada apa-apa ke nak aku bantu? J seraya duduk di sebelahku sambil meneliti dokumen pesakit. Najla ni asyik panggil aku dengan nama Cik Mang. Menyampah aku. Aku melihat J menggaru kepalanya yang tidak gatal. Hah? Najla? Najla mana ada kerja malam ni? Dia masuk shift pagi esok. Kau sendiri yang buat jadual. J menunjukkan jadual tugasan staf di dalam telefon bimbitnya kepada aku. Aku terdiam. Kau letih sangat ni sampai berhalusinasi. Ke kau rindu ke anak angkat kau tu? Maklumlah, semenjak dah duduk pejabat dah jarang lepak dengan kita orang. On call macam ni pun tak sama shift. Tiba-tiba Izzati menyampuk dari belakang membuatkan aku dan J serentak menoleh. Aku mengeluh. Iyalah, aku penatlah. Mananya kerja dekat pejabat berlambak, kena on call lagi. Aduh. Aku masuk dalam dululah. Nanti apa-apa ketuk je pintu pejabatnya. Aku nak tidurlah. Letih sangat ni. Aku pun meninggalkan Izzati dan J di kaunter jururawat dan menghala ke pejabat. Aku menyiapkan tempat tidurku dalam pejabat. Untuk pengetahuan semua, ketika bertugas on call, aku lebih selesa berada di pusat jagaan ni walaupun jarak dan rumahku hanyalah 5 minit.
Ini kerana jika berlaku sebarang kecemasan, aku tak perlu kelam kabut untuk bersiap. Ketika baru melaburkan kepala di katil, aku seperti mendengar seseorang menangis teresak-esak. Hiba sungguh bunyinya. Bunyi apa tu? Siapa yang nangis tu? Aku bangun, menuju ke tingkap dan melihat ke arah luar. Dari mana datangnya suara tangisan tu? Aku segera membuka komputer ribaku dan cuba mengakses CCTV di sekitar pusat jagaan ini. Satu persatu CCTV aku buka dan lihat. Akhirnya, aku melihat ada kelibat seorang perempuan duduk mencangkung sambil menguis lantai di hadapan pintu pejabat. Ya Allah, dekatnya. Mataku terus tertancap di pintu. Kelibat tu seakan Najlah. Adakah dia yang menangis? Tapi J cakap dia tak kerja malam ni. Ai, sudah. Siapalah pula ni? Aku keliru. Lantas, aku mendial nombor telefon J, tapi tidak pula dijawab. Lalu diikuti nombor Izzati. Jadi aku pun menceritakan kejadian yang baru saja aku dengar dan lihat di CCTV. Aku meminta Izzati dan J datang ke pejabat untuk melihat apakah benar apa yang aku lihat di CCTV itu. Aku melihat pergerakan Izzati dan J menghala ke pejabat CCTV dan kelibat perempuan menangis itu masih berada di hadapan pintu. Jadi aku pun bergegas membuka pintu. Aku melihat Izzati dan J berdiri di depan pintu sambil mata mereka meninjau sekeliling pejabat. Aku menolak mereka ke tepi. Sini. Sinilah. Sini. Dan melihat di luar pejabat. Akan tetapi, tiada sesiapa pun di situ. Kau biar betul. Mana ada sesiapa pun kat depan pintu ni, ujar Izzati. Aku dengar jelas, Zati. Lepas tu aku tengok CCTV dia dekat depan pintu ni. Aku menunding jari ke arah pintu. Tak apalah. Malam ni harap semuanya okey. Kami teman kau dekat sinilah. Pintu ni biar buka aja. J segera menyendal pintu dengan kerusi. Bila lagi nak rehat time kerja? Dalam bilik supervisor pula tu. Izzati ketawa seraya membaling bantal ke arah J. Aku cuma terdiam dan kembali ke arah katil. Izzati duduk di bin bag, manakala J di kerusi malas. Mereka mengeluarkan telefon bimbit masing-masing dan aku cuma membiarkan mereka berehat. Apa jadi kat pesakit kat luar tu? Lantaklah, aku dah berserah. Tiba-tiba, kod blue berbunyi. Aku, Izzati dan J seakan-akan melompat dari tempat masing-masing. Bunyi yang kuat dan lain dari bunyi alam yang lain menunjukkan ada kes kecemasan dari pesakit kami. Bilik demensia lah, ujar J. Kami bertiga bergegas ke arah kiri koridor yang menempatkan bilik demensia. Aku segera membuka pintu. Aku melihat Adila terduduk di ujung katil dalam keadaan ketakutan.
J segera mematikan kod blue. Adila, kau kenapa ni? Kenapa tekan kod blue? Aku membantunya untuk bangun. Aku melihat kesemua 4 pesakit di dalam bilik demensia tidur nyenyak. Tidak ada apa-apa tanda kecemasan pun. Lisa. Hah? Kenapa dengan Lisa? Tanya J lalu duduk di hadapan Adila. Lisa kan dah meninggal 3 hari lepas kan? Kenapa dengan dia? Aku merasa pelik. Lisa datang. Dia menangis. Aku takut. Adila terus memelukku sambil menangis. Izzati memandang ke arahku. Dia segera merapati tubuhnya dan berbisik. Yang kau dengar dan tengok tadi bukan Najla kot. Tu Lisa rasanya. Secara automatik kepalaku terasa kembang dan mukaku panas. Ya Allah, apa nak jadi malam ni? Najla memiliki wajah dan sosok tubuh yang hampir sama dengan salah seorang bekas staf kami yang meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya beberapa hari sebelumnya. Secara tiba-tiba, langsir berombak seolah-olah angin kuat sedang bertiup. Aku, Izzati dan Adila memegang tangan masing-masing dengan erat. Ya Allah, ya Allah. Suara menangis Hiba muncul semula dan kedengaran sangat jelas. Kami bertindak membaca segala doa dan surah apa saja yang terlintas di kepala kami ketika itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kelibat hitam muncul di tingkap dan berlalu dengan sepantas kilat. Ya Allah, terasa lemah kepala lutut ketika itu. J segera membuka semua lampu seluruh wad terang benderang. Tak lama kemudian, azan subuh berkumandang. Allahu Akbar. Kami menarik nafas lega. Kedengaran suara Cik Mang di luar pintu pejabat. Aku segera melihat ke arah jam dinding. Oh, dah pukul 7 pagi. Aku menarik nafas lega kerana pemilik suara tu sudah kembali bertugas dan masuk shift pagi. Tiba-tiba, Rachel membuka pintu dan menjengah ke dalam pejabat. Kak, siapa nak buat OT? Najla tak dapat datang di MC. Hah? Aku terdiam. Segera mengambil beg dan berlalu pergi meninggalkan Rachel terpinga-pinga. Ya saudara, di sini ada sedikit penerangan daripada Mimin Alibaba ya, mengenai kod biru ataupun kod blue. Kod biru ni adalah kod yang diaktifkan apabila terdapat kecemasan pada individu yang melibatkan bidang perubatan iaitu medical emergency. Lazimnya berkenaan dengan cardiac arrest dan respiratory arrest, algoritma BLS dan ALS. Akan dimulakan serta-merta terhadap pesakit yang terlibat mengikut keperluan dan keadaan pesakit. Manakala demensia pula, demensia ni adalah istilah untuk beberapa penyakit yang menjejaskan ingatan, pemikiran dan keupayaan untuk melakukan aktiviti harian. Di pusat jagaan ini terdapat
bilik khas untuk menempatkan pesakit yang mempunyai demensia dan di bawah pengawasan 24 jam oleh jururawat bertugas. Terdapat seorang atau dua orang jururawat bertugas di dalam bilik ini untuk setiap shift. Ya, saudara. Itulah dia perkongsian daripada Mimin Alibaba mengenai kisah Satu Malam bahagian 2. Kisah ni lebih mencabar daripada kisah Satu Malam bahagian 1. Apapun, Brother Fai ucapkan terima kasih kepada Mimin Alibaba kerana sudi kongsikan pengalaman beliau dan juga sudi memberi kebenaran kepada Brother Fai untuk mengolah balik kisah ini. Okey, kepada anda yang mengenali Mimin Alibaba, sekarang beliau sangat sibuk dengan tugasan harian beliau. Okey, marilah kita sama-sama doakan agar Mimin Alibaba terus dapat berkarya dan juga diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Baiklah saudara, kita akan berjumpa lagi dengan kisah-kisah yang lain. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe, tekan butang loceng, komen dan share itu adalah gratis. Kita jumpa lagi dalam kisah-kisah yang lain. Peace, no war.